Trump telah membongkar penipuan perjanjian itu dengan mengarahkan pasukan Amerika Syarikat untuk menahan kapal tangki Iran Skywave di Lautan Hindi. Tepat ketika Teheran cuba membeli massa di meja rundingan dan memastikan wang hasil minyak terus beredar di luar sekatan. Pada hari Rabu 20 Mei 2026, penahanan kapal itu menunjukkan bahawa Trump tidak menerima cakap kosong. Sementara rejim Iran menggunakan kapal yang disekat, laluan tersembunyi dan perdagangan haram untuk menyokong pengawal revolusi. Kapal yang dikaitkan dengan Iran itu dikatakan telah melalui Selat Melaka dan bergerak di sebelah barat Malaysia dengan lebih daripada 1 juta tong minyak mentah, muatan yang cukup untuk menggerakkan mesin keuangan Teheran di tengah-tengah ketegangan dengan Washington. Trump sudah pun berkata bahawa beliau hanya tinggal sejam lagi untuk membenarkan serangan baru terhadap Iran. Tetapi penahanan kapal tangki minyak itu menunjukkan tindakan yang lebih tegas lagi. Sebelum mengebom lagi, beliau mula mengambil daripada rejim itu apa yang mengekalkan kekuatannya. Setiap kapal Iran menjadi risiko, setiap tong minyak boleh dikesan dan setiap janji perjanjian kehilangan nilainya jika Teheran terus cuba membiayai struktur ketenteraannya secara tersembunyi. Apalagi yang masih tinggal untuk Teheran serahkan bagi mengelakkan kekalahan yang lebih besar. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini supaya sentiasa mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Kapal tangki Skywave telah dipintas di Lautan Hindi selepas melalui Selat Melaka dan berlayar di sebelah barat Malaysia. Menurut laporan Wall Street Journal yang dipetik oleh media antarabangsa, kapal tersebut berkemungkinan membawa lebih daripada 1 juta tong minyak mentah yang dimuatkan di Pulau Kart, Iran pada bulan Februari. Penangkapan ini dianggap sekurang-kurangnya sebagai tindakan ketiga Amerika terhadap kapal-kapal yang dikaitkan dengan apa yang dipanggil armada bayangan Iran. Digunakan untuk mengelak sekatan, menyembunyikan laluan, menukar muatan di laut dan mengekalkan aliran wang masuk, malah berjaya melepasi sekatan dan larangan. Inilah bahagian yang membebankan Iran. Rejim itu bukan sahaja menggerakkan kapal biasa. Mereka cuba mengekalkan rangkaian ekspor yang beroperasi secara rahsia dengan kapal-kapal yang berkaitan dengan minyak yang dikenakan sekatan dan laluan yang mengelirukan untuk menyukarkan pengesanan. Apabila Trump mengarahkan rampasan kapal seperti ini, dia bukan sekadar mengambil langkah simbolik. Dia sedang menyerang logistik, keuntungan, orang tengah, dan keyakinan mereka yang masih sanggup berurusan dengan Teheran. Mereka yang hanya melihat kepada perkataan perjanjian tidak nampak perkara utama. Trump sedang mengatakan bahawa tiada sebarang dokumen yang ditandatangani akan bernilai jika Iran terus menggunakan laut sebagai talian hayat kewangannya. Operasi itu juga berlaku pada saat yang paling sensitif dalam krisis ini. Trump berkata di Rumah Putih bahawa beliau hanya tinggal sejam lagi untuk melancarkan tindakan ketenteraan baharu terhadap Iran, tetapi menangguhkan keputusan itu. Beliau menyatakan bahawa serangan baru mungkin berlaku dalam beberapa hari jika tiada persefahaman sebenar, kerana menurut beliau, Amerika Syarikat tidak boleh membenarkan rejim Iran bergerak ke arah memiliki senjata nuklear. Reuters melaporkan bahawa Trump menyebut tempoh masa yang singkat dengan memetik Jumaat, Sabtu, Ahad atau awal minggu depan sebagai jangka masa yang mungkin untuk eskalasi baharu. Penangkapan Skywave mengubah kedudukan dalam rundingan. Sebelum ini, Teheran cuba tampil sebagai pihak yang berminat dalam perjanjian, seolah-olah berada dalam kedudukan untuk berunding secara setara. Selepas rampasan itu, gambaran berubah. Rejim Iran masuk ke meja rundingan dengan mengetahui bahawa armadanya sedang diburu, bahawa kapal-kapal mereka boleh dialihkan, bahawa hasil mereka boleh dirampas dan pembeli mereka kini menghadapi risiko sebenar. Trump bukan sekadar mengugut melalui mikrofon. Dia sedang mencipta kos di laut, dalam perdagangan dan di poket sesiapa yang membantu Iran melarikan diri daripada sekatan. Naib Presiden J.D. Vance menegaskan bahawa rundingan masih berjalan, tetapi beliau juga menjelaskan bahawa tiada sesiapa dalam kerajaan Amerika yang meraihkan perjanjian itu sebelum waktunya. Beliau menyatakan bahawa hanya akan ada kepastian apabila perjanjian itu ditandatangani dan apabila matlamat keselamatan Amerika Syarikat dipenuhi. Kenyataan ini penting kerana ia mematahkan naratif kemenangan diplomatik Iran. Rumah Putih mengekalkan perbincangan terbuka tetapi tidak memberikan ganjaran sebelum penyerahan. Rejim itu mahukan kelegaan, ruang dan masa.
Trump mahukan hasil yang boleh disahkan, tekanan maksimum dan sekatan terhadap laluan keuangan yang membekalkan Teheran. Komando Pusat Amerika Syarikat juga muncul dalam senario ini sebagai cabang operasional kempen tekanan itu. Berita yang berkaitan dengan kes ini menyatakan bahawa pasukan Amerika terus melaksanakan sekatan terhadap aliran perdagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dengan 89 kapal dagang telah dialihkan. Laman web rasmi Komando Pusat sendiri menunjukkan satu siri tindakan tentera laut terkini di Teluk Oman, Laut Arab dan kawasan di bawah tanggungjawab Amerika, termasuk pemeriksaan, sekatan kapal dan operasi penguatkuasaan terhadap kapal-kapal yang disyaki melanggar sekatan yang dikenakan ke atas Iran. Apa yang mereka lakukan adalah mudah tetapi serius. Memindahkan minyak yang berkaitan dengan Iran pada masa Washington cuba memotong keupayaan rejim untuk membiayai operasinya. Motif tindakan Amerika adalah untuk menghalang muatan itu daripada terus beredar, seolah-olah sekatan hanyalah hiasan. Lokasi rampasan itu juga penting. Ia bukan di dalam pelabuhan Iran. Ia berlaku di Lautan Hindi, di laluan yang digunakan oleh kapal-kapal yang cuba menjauhkan diri dari tumpuan utama teluk dan beroperasi di kawasan dengan pemindahan muatan dan dokumentasi yang lebih samar. Ini menunjukkan bahawa tekanan daripada Trump telah beralih daripada sekadar ucapan kepada laluan global armada Iran. Akibat serta-merta ialah perjanjian itu menjadi lebih ketat untuk Teheran. Iran kini perlu memutuskan sama ada menerima rundingan di bawah tekanan atau mencabar Rumah Putih yang sudah menunjukkan kesediaan untuk menyerang di dua medan, ketenteraan dan ekonomi. Dimensi ketenteraan muncul dalam ucapan Trump mengenai serangan baru. Dimensi ekonomi pula kelihatan dalam penahanan kapal dan sekatan laut. Gabungan inilah yang memusnahkan fantasi Iran untuk berunding sambil terus meraih keuntungan secara tersembunyi. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat juga telah memperhebat serangan terhadap rangkaian yang berkaitan dengan minyak Iran dalam beberapa minggu terakhir. Pada bulan April, Pejabat Kawalan Aset Asing telah mengemas kini senarai sekatan dan mengaitkan langkah-langkah baharu kepada rangkaian global yang menyokong perdagangan minyak Iran dan armada bayangannya. Perincian ini membantu memahami mengapa Skywave menjadi sasaran. Penangkapan itu bukanlah satu kejadian terpencil. Ia adalah sebahagian daripada dasar pencekikan keuangan yang cuba memutuskan syarikat, kapal, pengendali dan laluan yang digunakan untuk memastikan rejim terus berfungsi walaupun di bawah tekanan. Iran merasai kesannya kerana bergantung kepada celah seperti ini untuk terus menjual minyak tanpa sepenuhnya tunduk kepada tuntutan Amerika. Armada bayangan adalah satu usaha untuk memastikan wang terus masuk sementara rejim bercakap tentang kedaulatan, penentangan dan rundingan. Setiap kapal yang dikaitkan dengan minyak Iran boleh mewakili lebih banyak wang untuk peluru berpandu, drone, kumpulan sekutu dan struktur pengawal revolusi. Berita yang tersebar menunjukkan bahawa pihak berkuasa Israel dan Amerika mengekalkan koordinasi sekiranya pertempuran disambung semula. Penangkapan kapal Iran itu tidak menamatkan krisis tetapi memusnahkan ilusi bahawa Teheran boleh berunding di satu pihak dan meraih keuntungan secara tersembunyi di pihak lain. Sekarang rejim itu memandang ke laut dengan sedar bahawa setiap tong boleh menjadi sasaran, setiap laluan boleh dikesan dan setiap kelewatan di meja rundingan boleh menjadi lebih mahal. Muson Alvis, seorang pakar antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.